رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan saudara Bro Nasir dan keluarga, seterusnya warga Darut Ta'lim, seterusnya tuan-tuan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berkumpul ramai-ramai untuk memperingati manusia yang paling istimewa, manusia yang Allah wajibkan kita mencontohinya, manusia yang terbaik dalam segala bidang kehidupan. Sebut je apa jenis kehidupan, ini adalah manusia yang terbaik. Dia adalah guru yang terbaik, dia juga adalah pemimpin yang terbaik, dia adalah suami yang terbaik, dia adalah juga pemerintah yang terbaik, dia juga pendakwah yang terbaik, dia ahli perniagaan yang terbaik, dia ayah yang terbaik, dia juga adalah suami yang terbaik, dia juga adalah pentadbir yang terbaik, dia adalah juga pemimpin yang terbaik. Sebut je apa benda. Inilah orang yang terbaik. Sama ada wajahnya atau akhlaknya, memiliki akhlak yang terbaik, memiliki wajah yang terbaik, penyabar yang paling baik, pemurah yang paling baik, pendakwah yang paling baik. Apa saja sebut, ini adalah orang yang terbaik. Namanya ialah Muhammad bin Abdullah, maknya bernama Aminah, menjadi Rasul kepada kita. Sebab itu Allah suruh kita ikut dia, dan dia orang yang terbaik. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang paling baik. Dan dia memang orang yang terbaik. Akhlaknya Allah puji, ibadahnya Allah puji,
Perjuangannya Allah puji. Semua yang terbaik. Tak ada yang lebih baik darinya. Oleh kerana itu kita ni wajib mencontohi dia. Allah tak suruh kita mencontohi orang lain. Kenapa Haji Ibrahim tak jadi contoh? Kan dia bukan orang terbaik. Ada Allah khabar dalam Quran. Laqad kana lakum fi Haji Ibrahim uswatun hasanah. Ada dalam Quran macam tu. Kenapa? Kerana Haji Ibrahim bukan orang terbaik, orang yang terburuk, orang terkemudian. Tapi Rasulullah tu adalah orang yang terbaik. Sebab Allah kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Apa saja kita buat mesti jadikan baginda itu sebagai ikutan, sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sebagai role model. Semayang kena ikut dia, akhlak kena ikut dia, jadi suami kena ikut dia, jadi bapa kena ikut dia, jadi ahli perniagaan kena ikut dia, jadi panglima perang kena ikut dia. Dia adalah orang yang paling jujur, orang yang paling berani, orang yang paling tegas. Sebut je apa bidang, dia adalah orang yang terbaik, orang nombor satu. Orang yang paling masyhur, orang yang paling penyabar. Sebab disuruh kita tu ikut dia. Kerana dia terbaik dalam segenap bidang kehidupan. Apa saja dalam bidang kehidupan, dia adalah orang yang terbaik. Namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Rasul kita, Rasul yang terakhir. Jadi kita kena ikut dia. Jadikan dia itu sebagai contoh. Dalam apa bidang pun. Dalam ibadah ikut dia. Dalam perjuangan ikut dia. Dalam perniagaan ikut dia. Dalam pertanian ikut dia. Dalam mendidik anak-anak ikut dia. Mendidik isteri ikut dia. Apa saja. Kena ikut dia. Kalau tak ikut dia, kita tak ikut benda untuk orang yang terbaik. Mungkin bukan nombor satu lah. Nombor satu ni dia. Kena ikut dia. Jadi, oleh kerana itu, kita kena jadikan dia itu sebagai contoh. Sebagai suri tauladan. Apa yang dia ajar kepada kita, kena ikut. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, kena kita ikuti. Kena ikut, kena turut dia. Dan apa yang dilarang oleh baginda, hendaklah kita tinggalkan. Itu Allah khabar itu, ayat yang saya baca itu, Quran tu. Allah khabar seluruh kita. Apa yang disuruh Rasulullah itu kena buat. Apa yang dilarang oleh baginda, kena tinggalkan. Inilah dia menyambut orang yang paling hebat, paling mulia, paling hebat, paling apa? Paling canggih, paling utama. Nombor satu, contoh yang terbaik. Jadi, nak ikut dia tu, bidang apa? Ini pagi ni masalahnya. Macam mana nak ikut dia tu? Apa benda nak ikut dia? Kena tahu apa yang diajar oleh baginda kepada kita, kepada umatnya, kepada umat-umat Nabi Muhammad tu. Apa dia ajarnya? Nak tahu, kena cari dalil Quran je lah. Apa dia ajar oleh Nabi kepada kita? Kena cari Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Kita tengok. Cek Quran, kita akan jumpa. Dia mengajar kita cara hidup Islam yang terbaik. Apa dalam Islam tu apa dia? Apa ni Islam yang terbaik yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW? Kena cek lah. Apa yang diajar oleh Muhammad? Cari dalam Quran. Cari dalam Siksan tak jumpa. Cari dalam Dusta tak jumpa. Cari dalam Gila-Gila tak jumpa. Cari dalam Utusan Malaysia tak jumpa. Nak jumpa kena cari dalam Al-Quran. Cara hidup Islam tu. Apa yang nak kita ikut? Apa yang nak kita jadikan contoh? Janganlah apa ayat ya. Kita cari, kita akan jumpa satu. Islam yang diajar kepada kita ni.
Kita akan jumpa ayat yang berbunyi apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Kita ni kena menyembah Allah. Karena Allah jadikan kita ni semata-mata untuk menyembahnya, untuk menjadi hamba-hambanya. Dan hati kita pun setuju. Siapa tak setuju jadi hamba Allah? Angkat tangan. Siapa marah kalau orang panggil dia hamba Allah? Angkat tangan. Siapa nak nampak saya kalau saya kata ni kamu ni hamba Allah? Nampak tak? Sejuk hati kita ni bila dipanggil orang hamba Allah. Walaupun kita tak pernah semayang. Tapi kalau panggil hamba Allah, dia seronok tak? Suka tak dia? Sejuk dia. Hati dia setuju untuk menjadi hamba Allah. Kerana itu menandakan Islam itu adalah agama ibadah. Itu yang diajar Nabi kepada kita. Lagi apa kata Allah? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Siapa tak nak kan? Kalau kita ikut ini, kita ada kena azab. Tak ada di azab oleh Allah Ta'ala. Apa nak ikut tu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kamu berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Daripada ayat ini kita faham bahawa Islam itu adalah ajaran akidah. Tadi ajaran ibadah. Ini ajaran akidah. Akidah mesti ikut akidah Islam. Mesti ikut akidah yang ditunjuk kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Itu Islam yang diajar kepada kita oleh baginda. Islam berbentuk akidah. Beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasul. Beriman dengan rukun iman yang 6 tu. Beriman dengan malaikat. Beriman dengan kitab. Beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan qadar dan qada. Itu benda yang diajar kepada kita oleh baginda Rasulullah. Itu Islam yang diajar kepada kita. Itu kena ikut tu. Jadikan contoh dia tu. Lagi apa diajar Nabi? Apa ayat Quran yang yang menggambarkan perjuangan Nabi dapat? Di antara yang lain kita akan jumpa satu ayat surah Ali Imran. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Cakap Melayunya, hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang kerjanya menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Orang-orang itulah yang dapat keuntungan, yang dapat kemenangan nanti di akhirat. Jadi bermakna Islam itu yang diajar kepada kita oleh Nabi kita ni ialah amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu Islam yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyeru kebajikan, mencegah kemungkaran. Mesti nak ada satu golongan. Kerjanya menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia kepada kemungkaran. Jangan biarkan mereka buat kemungkaran. Jangan biarkan mereka itu membuat kekufuran. Sebaliknya kita ajak mereka kepada kebaikan. Mari kita sembahyang. Mari kita mengaji. Mari kita menutup aurat. Mari kita baca Quran. Mari kita zikir. Mari kita tahmid, tahlil dan sebagainya. Menyeru kebajikan. Mencegah kemungkaran. Nak halang daripada kemungkaran. Jangan menari. Jangan berzina. Jangan mendedahkan aurat. Jangan mengumpat. Kemungkaran itu kena keseluruh manusia ke arah pencegahan kemungkaran. Itu ajaran Islam yang diajar kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa diajar kita? Oleh Allah melalui Nabi kita. Diajar kita. Allah puji dia. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat Quran tu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad adalah yang memiliki akhlak yang terbaik. Maknanya Islam itu agama akhlak. Tadi kita dah belajar Islam itu agama ibadah. Islam itu agama akidah. Islam itu agama amal ma'ruf nahi munkar. Lagi Islam itu adalah agama
Akhlak. Akhlak. Mesti akhlak yang baik. Ikut akhlak Rasulullah. Itu yang diajar kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Al-Quran yang kita baca setiap hari itu. Lagi apa? Cari apa dalam Quran lagi? Islam itu adalah agama perjuangan. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu berjuang jalan Allah dengan diri-diri kamu, dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Zalikum khairul lakum. Itulah yang lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Jika sekiranya kamu mengetahui. Kalau kamu tahu, itulah yang lebih baik bagi kamu. Kalau tidak, lepas daripada azab yang pedih. Awal ayat itu kata, hal adulukum. Itulah saya baca tadi. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah. Itu akhirat tadi. Wa rasulih, dan kamu beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, itu akhlak perjuangan. Kena ikut perjuangan Islam. Nah, lagi apa kata Allah dalam Quran? Apa kata Allah dalam Quran? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu dan ahli-ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya, Islam itu agama kekeluargaan. Itu yang diajar kepada kita oleh Nabi. Dia agama kekeluargaan. Kita nak kalau boleh kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita, semua masuk syurga. Itu diajar kita. Itu agama Islam yang diajar kepada kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa? Lagi diajar kita ni apa? Supaya berekonomi cara Islam. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kata Allah. Neraka wala bagi mereka-mereka yang apabila menimbang timbangnya tak betul. Bila sukatan nyukat tak betul. Jadi itu bab ekonomi, bab perniagaan. Ada juga diajar oleh Islam dalam itu. Pendek katanya tuan-tuan dan puan-puan, Islam yang diajar kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang lengkap. Islam yang sempurna. Cara hidup yang sempurna. Apa pun semua ada dalam Islam. Nah, penyudahnya Allah kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Islam is already complete. There is no more room for improvement. No more room for alteration. No more room for modification. Nah, karena Islam itu sudah sempurna. Islam is already perfect. Tak ada ruang lagi nak dimajukan. Tak ada ruang lagi nak ditukar-tukar. Tak ada ruang lagi dipindah-pindah. Tak ada ruang lagi nak diubah-ubah. Karena Islam itu sudah sempurna. Itu diajar kita. Cara hidup yang sempurna. Cara hidup Islam yang sempurna. Allah dah istihad. Nah, apa kata Allah tadi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Nikmat dah cukup dah. Tak perlu lagi. Walaupun dalam dunia ni nikmat yang Allah bagi hanya 1%. Nak cukup lagi di akhirat besok, di syurga besok. Allah sediakan 99% lagi di syurga. Yang ada dalam dunia ni hanya 1%. Di syurga besok lagi bawah 99%. Kerana nikmat Allah tu semuanya ada 100%. 1% Allah datang ke dunia. Lagi 99% Allah sediakan untuk mereka-mereka yang menjadi ahli syurga. Yang 1% ni pun tak terbilang di kita. Boleh bilang ke nikmat Allah? 1% kan? Boleh bilang kan?
Tuan-tuan, perempuan, boleh bilang kan nikmat Allah? Tak terbilang. Mana tahu? Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Tak boleh nak bilang. Banyak mana? Nikmat dalam diri kita. Nikmat kita ni. Telinga boleh dengar, mata boleh nampak, lidah boleh bercakap, kaki boleh berjalan, tangan boleh mencapai. Otak boleh berfikir. Itu dalam diri. Di luar, udara yang kita sedut, cahaya yang boleh menyebabkan kita nampak, tenaga kita yang boleh berjalan, lidah yang boleh mengumpat, lidah yang boleh bercakap, lidah yang boleh menyanyi, lidah yang boleh berzikir dan sebagainya. Itu nikmat Allah yang di luar. Tak terbilang di kita. Itu baru 1%. Yang berubah-ubah kita tu. Bergaduh nak nikmat 1% lagi. Bergaduh pun ada. Bertumbuk pun ada. Berparang pun ada. Berperang pun ada. Kan nak merebutkan hanya 1%. Sedangkan ada 99% lagi Allah sediakan nikmat di dalam syurga. Maknanya Islam itu sudah lengkap. Sudah sempurna. Ini yang diajar kepada kita oleh Rasulullah SAW. Sebab itu apa saja kita buat dalam hidup ni kena ikut cara Islam. Siapa ngajarnya? Nabi Muhammad ngajar kepada kita. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Whatever, apa saja, kena ikut cara Islam. Kerana lain berislam Tuhan tak terima. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kalinya tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Allah hanya nak terima yang Islam saja. Apa saja kita buat mesti ikut Islam. Faham kita kat sana? Mesti ikut Islam. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, zikir ikut Islam, nyanyi lagu-lagu Islam, bergaul cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kenduri kenara cara Islam. Lagi apa? Ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, pemerintahan cara Islam, pergaulan cara Islam. Kena ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Sedangkan orang bukan Islam tu dia buat dah apa yang orang Islam buat. Dengar kenyataan ni. Orang yang bukan Islam dia buat ke tak buat apa yang orang Islam buat? Buat. Orang Islam semayang, orang kafir semayang ke tak? Sekali lagi, orang Islam semayang, orang kafir semayang ke tak? Semayang. Tapi terima ke tak? Allah tak terima. Hanya Allah terima semayang cara orang Islam. Bermula dengan takbiratul ihram. Yang kedua disudahi dengan salam. Baru diterima Tuhan. Orang kafir semayang juga. Orang Hindu semayang, orang Buddha semayang, orang Kristian semayang. Orang Kristian semayang tak? Semayang. Di mana semayang? Gereja. Tak ada rukuk ke? Ada sujud ke? Ada i'tidal ke? Tak ada. Apa buatnya? Duduk aja. Bercampur bawah antara lelaki dan perempuan. Nyanyi pula tu. Tahu apa nyanyi lagu yang orang Kristian nyanyi? Ketika di gereja. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Biar saya nyanyi. Cara orang Kristian semayang tahu. Tahu lagunya? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bell is ringing, morning bell is ringing. Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu orang Kristian tau. Dia semua dia ngaji lagu itu. Memanglah. Dia faham. Apa artinya kat Melayu ni? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John apa? Brother John apa? Padri John, bukan Abang John. Padri John, Padri John. Morning bell is ringing. Apa? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Macam mana bunyi? Ding dong dong, ding dong dong. Ya, jangan aku nyanyi lagu itu. Jangan dengar anak lagu itu dah.
Kalau ada cikgu-cikgu ni yang ngajar lagu itu. Tapi saya masa jadi cikgu waktu saya ngajar juga lagu itu. Mun tak tahu. Kita baru tahu. Rupanya lagu Kristian. Terima Tuhan tak? Terima di Tuhan ke tak? Tak terima di Tuhan. Kalau yang terima apa? Hanya kalau kita ikut cara Islam. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, kenuri kenara cara Islam. Ini kenuri kenara bukan cara Islam. Panggil kugiran dah. Deng. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Selamat apa yang maksud neraka? Ada dah orang kenuri kahwin orang itu? Ada tak? Maksud neraka? Tapi tak? Bukan tak boleh nak menyanyi, boleh. Tapi tengoklah lagu-lagunya. Nak bagi meriah, boleh. Tapi tengok lagu-lagunya. Boleh tak nyanyi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tak nyanyi lagu tu? Pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Kalau nyanyi lagu itu, pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Tapi kalau that's the way I like it, dapat apa? Dapat apa? Cel Mary Sati, hai Mary hati, apa dapat? Apa tak dapat? Dapat hiburan je. Malahan, dapat dosa pula tu. Masuk neraka. RM15,000 dia bayar sewa kugiran. RM15,000 kalau dia bayar beli tiket masuk neraka. Harga tiket apa? RM15,000. Dia bayarnya untuk dapat neraka. Siapa tak? Ini dia cara Islam yang diajar kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana Islam ada tak hiburan dalamnya? Ada tak hiburan dalam Islam? Ada. Ada tak kenara dalam Islam? Ada. Ada nikah kahwin dalam Islam? Ada. Apa yang tak ada? Semua ada. It's a complete way of life. Islam adalah satu cara hidup yang lengkap. Tadi dah saya baca ayatnya. Surah Al-Ma'idah ayat nombor 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Ini yang diajar kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Cara hidup yang lengkap. Cara hidup yang sempurna. Cara hidup yang syamil ataupun syumul. Lengkap. Tak ada yang tertinggal. Cara hidup Islam yang tertinggal. Itu kita menyambut Maulid Rasul itu supaya kita faham apa yang dikenal dalam Islam. Ekonomi macam mana? Ekonomi Islam macam mana? Akhlak Islam macam mana? Ibadah dalam Islam macam mana? Nak sembahyang macam mana? Kena belajar lah. Kerana dalam sembahyang tu ada tak rukun qawli? Ada rukun fi'li? Ada rukun qalbi? Kena belajar. Tak belajar mana nak tahu? Kalau tak belajar mana nak tahu rukun fi'li? Ataupun rukun apa? Rukun qawli. Mana nak tahu? Kena belajar lah. Dalam sembahyang ada rukun qawli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qawli ada berapa? Ya Allah. Udah sembahyang ke belum? Kalau tak tahu rukun qawli macam mana sembahyang? Ada berapa rukun qawli? Tengok jari saya berapa? 5 rukun qawli. Rukun sebutan. Mesti disebut. Boleh tak dalam hati baca? Rukun qawli boleh tak baca dalam hati aja? Tak boleh. Mesti sebut. Paling kurangnya kedengar telinga sendiri. Ada 5 tempat. Yang pertama takbiratul ihram. Kena sebut. Allahu Akbar. Yang kedua Al-Fatihah. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang kedua. Yang ketiga tahiyat akhir. Kena sebut. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kan sebut. Yang ketiga, yang keempat, selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu 5 rukun qauli. Mesti sebut. Dan sebut tu kena sebut betul-betul. Jangan salah sebut. Jangan tak betul sebut. Tak sah sembahyangnya. Ada dah orang sembahyang tak sah? Sebut tak betul. Macam mana? Contohnya takbiratul ihram. Ada orang yang tak betul takbiratul ihramnya? Allahu Akbar. Betul ke Akbar? Itu kena belajar. Allahu Akbar. Betul ak? Ada ak kan? Ak tu apa? Action. Dia patut ak. Keluar angin. Allahu Akbar. Ak. Hamas ya. Yang Allahu Akbar tak betul. Allahu Akbar tak betul. Kaf tu bukan qalqalah. Fatihah lagi nak betul. Fatihah bermula dari bismillah kena betul-betul. Bismillah, jangan bismillah. Bismillah tu milah, milah tu nama orang. Yang milah tu boleh. Apa sebut nama aja kata. Dia nak bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ceritanya ya. Jadi ikut cara Islam. Ikut cara yang diajar oleh Rasulullah. Mana tahu? Allah khabar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Macam mana kita tengok Rasulullah semayang, itulah kita nak semayang. Itu rukun qauli. Rukun fi'li. Ada 7. Rukun fi'li itu rukun perbuatan dalam semayang. Ada 7. Yang pertama berdiri betul. Yang kedua rukuk. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara 2 sujud. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Dan yang ketujuh tertib. 7 rukun fi'li. Kena buat betul-betul. Ramai ada orang batal semayang ketika i'tidal? Ramai ke tak? Ramai. Ketika rukuk, ada tak orang yang batal semayangnya? Tak belajar, mana tahu? Dia rukuk tu, ada spring betul tu. Bila rukuk tu, ngangguk kepala yang kata balik. Melantur balik kepala yang kata. Itu batal semayang tu. Dia tak suruh. 3 gerak betul-betul apa hukumnya? Tuan-tuan dan puan-puan, bila 3 gerak betul-betul apa hukumnya? Batal semayangnya. Itu rukun fi'li. Kita yang iktilah. Ramai tak? Tangan tu bergoyang-goyang. Ada tak? Padahal 3 gerak betul-betul macam? Batal semayangnya. Jadi kena belajar tu. Itu dalam semayang kena ikut cara Rasulullah. Sebab Islam itu adalah sudah lengkap. Jadi semayang kena ikut Islam. Pakaian kena ikut Islam. Apa pakaian ikut Islam? Menutup aurat. Menutup aurat apa? Pakai sesuatu yang jangan menampakkan benda yang menyebabkan dia jadi malu. Itu aurat. Aurat sesuatu yang menyebabkan dia jadi malu. Pakaian tu biar menutup bentuk badan dia. Apa kata Allah dalam Quran? Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, bagi tahu kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala mereka hingga ke para dada. Nak ada tudung? Labuhkan tudung tu sampai ke dada. Ada dah orang bertudung tapi nampak leher. Ada tak? Ada tak? Sah kan? Sah kan? Berdosa tak? Berdosa tu. Kerana tak ikut peraturan dari dalam Islam. Tak nak ikut Islam. Itu yang bertudung. Yang tak bertudung ada tak? Lagi ramai. Ramai yang bertudung ke ramai yang tak bertudung. Dalam hari ini, dalam kehidupan hari ini, wanita-wanita ramai yang bertudung ke ramai yang tak bertudung? Ramai yang tak bertudung. Pakai pula t-shirt. Depan tulis apa? Kiss me. Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis apa? Kuis Purana pagi ni. Depan tulis kiss me. Belakang tulis apa? Follow me. Tak betul? Apa? Dia pandai. No problem. You can kiss me anytime. I've got no problem. Sesuai dengan Islam?
tak sesuai dengan Islam, ya. Jadi itu dah. Mesti menutup aurat. Pakaian. Begitu akhlak, ikut akhlak Nabi. Ikut akhlak yang ditunjuk kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah puji. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat terpuji. Jadi maknanya Islam itu sudah lengkap. Islam itu sudah sempurna. Tak ada yang ketinggalan dalam Islam. Semuanya ada dalam Islam. Sudah sempurna. Dah lengkap. Dah komplit. Dah syumul. Dah perfect. Bila Islam itu sudah perfect, mengapa kita nak cari cara yang lain yang bukan perfect? Cara hidup yang lain yang tak semestinya perfect. When you know that Islam is already perfect, why do you want to go for something else which are not necessarily perfect? Faham-faham ya tidak lah. Ya? Dah tahu Islam dah sempurna. Kenapa nak ikut cara lain yang tak sempurna? Ya. Itu Islam. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, dalam mengamalkan Islam tu mesti semua sekali. Bukan pilih-pilih. Bukan yang ni ikut Islam, yang ni ikut Korea, yang ni ikut Hollywood, yang ni ikut Bollywood, jangan. Mesti semuanya ikut cara Islam. Mana tahu? Allah suruh. Ada Allah suruh dalam Quran? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with Islam. Apa saja nak ikut Islam. Semayang ikut Islam, pakaian ikut Islam, akhlak ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, mengurus rumah tangga ikut Islam, ekonomi ikut Islam, pendidikan ikut Islam, hiburan ikut Islam, apa saja kena ikut cara Islam. Ini Allah suruh. Semuanya mesti Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu dalam Islam itu semua sekali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut kata-kata syaitan. Yang mengata-kata saya ikut semua tu siapa? Syaitan. Syaitan siapa? Musuh kamu yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia iaitu syaitan adalah musuh kamu yang paling nyata. Syaitan yang kata tak usah ikut semua. Jangan jadi orang pelampau. Jangan kamu jadi orang yang ekstrim. Jangan jadi orang yang melampau. Sikit-sikit boleh dah. Bila mengaji ni pakai ada tudung. Sekarang pergi pasal malam, tu salah pakai tudung. Pergi pasal malam, tak payah tudung. Pakailah t-shirt tadi. Depan tulis apa tadi? Kiss me. Belakang tulis apa? No problem. Itu siapa ngajar tu? Siapa yang ngajar punya tu? Setan. Itu kuasa setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi nak amalkan Islam tu semua sekali mesti ikut cara Islam. Ini yang diajar kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ikut cara Islam. Jangan tinggalkan. Sampai kenegaraan ikut Islam. Sampai perjuangan ikut Islam. Undang-undang kena ikut undang-undang Islam. Apa saja. Jangan kita ikut lain daripada cara Islam. Kerana Allah khabar betul. Kalau nak beriman atau nak beriman lain cerita. Kena ikut Islam lah ke? Apa jadi kalau kita gagal mengikut Islam dalam semua aspek kehidupan? Apa akan jadi? Kalau gagal kita mengikut cara Islam. Semayang ikut Islam. Hiburan ikut Korea, K-pop. Puasa ikut Islam. Nyanyi ikut cara Bollywood, Hollywood. Lagi apa? Zikir ikut Islam. Lagi? Lagu ikut Hindustan. Apa jadi? Allah dah bagi amaran lama-lama dah. Apa kata Allah?
Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati radduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu beriman dengan setengah kitab? Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, tapi kamu kufur dengan yang lain. Setengah ikut, setengah tak ikut. Setengah terima, setengah tolak. Setengah diperjuangkan, setengah dia menentang. Apakah kamu apa itu? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan bagi mereka yang berbuat demikian. Yang terima setengah, tolak setengah. Buat setengah, tinggalkan setengah. Perjuangkan setengah, menentang setengah. Kalau kamu buat apa itu, tidak ada balasan yang lain. Apa alasannya? Melainkan illa khizyun fil hayati dunia, melainkan hina dalam kehidupan di dunia ni. Hina dalam kehidupan di dunia. Di dunia ni hina. Itu di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraddun, yang nanti di hari kiamat nanti kamu akan dikembalikan semula. Akan balik semula. Yuraddun ila asyaddil azab, kepada azab yang amat pedih. Di akhirat akan diazab. Di dunia ni dia hina, di akhirat akan diazab. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tak pernah alpa, tak pernah lupa, tak pernah lalai daripada apa yang kamu lakukan dalam dunia ni. Semua kita tahu belakang, ya. Semua Allah tahu belakang. Jadi Allah janjikan dua. Kalau kamu beriman setengah dan kufur setengah yang lain. Di dunia ni hina, di akhirat akan diazab. Kita tak cerita akhirat. Kerana kita belum pergi akhirat lagi. Orang yang dah pergi pun tak ada cerita. Siapa ada nerima telefon daripada orang yang dah pergi akhirat? Siapa ada nama? Mesej. Teman tengah teruk ni, kena bantai ada. Siapa ada angkat tangan? Saya dah tengok mana keluar orangnya. Kita tak tahu keadaan di akhirat. Tapi wajib yakin. Kerana Allah dah khabar demikian. Allah dah kata apa itu? Wajib kita yakin di akhirat besok akan diseksa. Kena percaya. Cuma bukti tak ada. Kerana kita belum pergi akhirat lagi. Tapi akan pergilah. Orang yang dah pergi ada khabar dari kita. Ada mesej dengan kita. Ada telefon kita. Tak ada. Yang kita tak tahu. Tapi dalam dunia ni nampak tak? Nampak ke tak nampak kehinaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman? Orang beriman dalam dunia ni. Hina ke tak? Tengok mana-mana dalam dunia ni. Orang Islam sedang dihina. Ya ke tak? Tengok di India. Orang Islam dihina ke dimuliakan? Dihina. Bila ada berlaku rusuhan kaum yang menjadi mangsa siapa? Orang Islam. Beribu-ribu orang Islam mati dibunuh oleh orang-orang Hindu di India. Masjid yang tertua di India, yang paling lama, namanya Masjid Babri, dirobohkan oleh orang Hindu di India tu. Orang Hindu merobohnya depan mata orang Islam. Orang Islam tak boleh buat apa? Kerana mereka ramai. Udahlah ramai, lengkap senjatanya. Udah lengkap senjata tu, dikawal oleh tentera-tentera India pula tu. Jadi apa nak buat orang Islam? Tengok aje lah. Nangis je. Sedang diroboh depan mata. Pergi mengadu pada OIC. Tahu apa OIC? Ya Allah, dia minta pandang baca surah Abah kan. Apa OIC? Organization of Islamic Countries. Apa kata OIC? Oh, I see. Tak faham kan? Oh, I see. Apa katanya? Oh, saya nampak. Tindakan tak ada apa-apa. Jadi sampai sekarang ni, Masjid Babri di India tu sekarang ni jadi padang jarak, padang terkokoh. Hina kemulia tu. Perempuan, tuan-tuan, hina kemulia tu. Hina, Allah kata hina tu. Itu di India. Di China, apa yang sudah berlaku di China sekarang ni? Bukan salah orang China tu. Salah orang Islam sendiri. Kerana orang Islam tu hanya amalkan Islam di sudut-sudut tertentu saja. Semayang ikut Islam, masyarakat tak ikut Islam, pakaian tak ikut Islam, hiburan tak ikut Islam. Tinggalkan benda-benda tu. Maka dia sekarang jadi hina. Orang Cina tu sedang membetras, menekan, menindas orang Islam yang ada di negeri Cina tu. Orang Uyghur tu, orang Uyghur, keturunan Turki tu. Cantik orangnya.
Ha? Sekarang sedang dihina di negeri China tu. Mereka sedang melakukan penghapusan etnik, penghapusan kaum. Ha? Pemuda-pemudanya ditangkap, dimasuk penjara, tak keluar-keluar. Kemudian pemuda-pemuda Cina pula pergi ke kawasan orang-orang Islam tu. Dipaksanya mereka itu kahwin dengan wanita-wanita Islam sana. Bila dapat anak, tak ada buah nama Muhammad, tak ada buah nama Maryam, tak ada buah nama apa? Zainab. Buah nama apa? Tan Chong Cheng, Leng Long Long, Lang Ong Ong. Apa namanya? Dia nak nama Cina belaka. Ini yang sedang berlaku di negeri China. Tak faham lagi? Di Thailand, orang Islam sedang dihina. Macam mana dihina di Thailand? Pada suatu ketika di bulan Ramadan, orang Islam sedang berdemonstrasi. Masa itu, Perdana Menterinya namanya Thaksin. Thaksin apa nama? Thaksin Chinawat ke apa? Entah ya. Thaksin namanya. Ditangkap namanya penunjuk perasaan tu, dicampur, diikat, dicampur dalam lori. Dari bawah tu, tanpa kata, dom, 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 campur dalam lori. Ya. Udah campur dalam lori tu, dibawa dari tempat demonstrasi itu kepada penjara, nak masuk dalam lokap. Udah sampai tu, tengok dalam tu, 65 orang Islam mati, terikat dalam tu. Mati tak bernafas. Tak ada nafas. Kenapa? Udah diikat, tak boleh gerak lagi dah. Itu orang Islam tu. Itu berlaku di Thailand. Lagi mana berlaku? Di Palestin? Di Palestin? Hari-hari mereka menindas orang Islam. Membunuh orang Islam. Mengepung orang Islam. Menghalau orang Islam. Membakar rumah-rumah orang Islam. Itu yang berlaku hari di Palestin. Hina ke mulia? Hina ke mulia? Kenapa hina? Allah janjikan hina. Allah kata hina tu. Oleh kerana kita meninggalkan sistem Islam. Ambil sekat-sekat je. Yang ni buat Islam, yang ni tinggalkan. Yang ni buat, yang ni tinggalkan. Yang ni ikut, yang ni tak nak ikut. Yang ni perjuangkan, yang ni kita menentang. Itu yang jadi hina tu. Allah kata hina tu. Tengok di Burma. Apa berlaku di Burma? Apa berlaku di Burma, tuan-tuan dan puan-puan? Orang Rohingya tu. Tahu Rohingya? Rohingya tu Islam ke bukan Islam? Islam. Sedang dibunuh oleh mereka. Yang membunuhnya orang Buddha. Ketuanya namanya Akshin Wiratu. Nama ketuanya Akshin Wiratu. Ketuanya pun saya hafal namanya. Tahu? Pakai jubah. Bukan jubah saya ni. Jubah Buddha tu lah. Mereka membunuh orang Islam di Burma tu. Sekali bunuh berapa orang? Berapa orang? 600 orang. 1000 orang. 800 orang. The whole village wiped out. Satu kampung tu habis. Dibunuh oleh orang Buddha tu ya. Itu hina ke mulia tu? Hina. Kenapa hina? Karena dia amalkan Islam di sudut-sudut tertentu saja. Allah kata hina tu. Jadi apa saja yang kita tinggalkan, yang kita tak nak ikut Islam, maka bidang itu akan jadi hina. Oleh kerana kita meninggalkan pendidikan Islam. Sedangkan dalam Islam pendidikan ada tak? Lengkap ke tak? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu kita tinggalkan. Maka gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh. Anak-anak kita besar tak ikut, tak ada pendidikan Islam. Baca Quran tak erti. Alif besar bertanya tak kenal. Semayang tak erti. Jawi tak tahu. Jadi apa jadi sekarang? Hina. Itu yang ada berlaku apa? Macam tu lah. Hiburan ikut Korea. K-pop. Tank. K-pop punya. Lagi apa? Hiburan liar. Hindustan. Ikut Hindustan tu. Cel mere sate. Hai mere hati. Ikut Hindustan. Ya ho janggeli kahe. Apa dapat? Kerana tak ikut cara Islam. Sedangkan Islam ada tak hiburan dalamnya? Ada. Ini tak ikut. Sebab itu Allah janjikan hina tu. Pendidikan tak ikut Islam maka hina lah. Sedangkan Islam dari kecil lagi ada cara-caranya. Nak mencari pasangan ada caranya. Cari empat perkara. Kalau nak mencari isteri atau mencari suami, 4 perkara. Yang pertama cari yang cantik.
Orang Melayu ni cantik belaka. Lain mana orang Melayu tak cantik? Ada jumpa orang Melayu bibi ada? Tak ada. Cantik belaka. Yang kedua, cari yang ada harta. Lima liha, dengan hartanya. Supaya kita hidup lepas tu tak ada susah. Tak ada minta sedekah sana kemari. Tak ada jadi gelandangan. Yang ketiga, cari keturunannya. Li nasabiha. Cari keturunan yang baik-baik. Itu cara mencari pasangan. Cari keturunan yang baik-baik. Jangan cari keturunan perompak. Jangan cari keturunan isak dada. Jangan cari keturunan pelacur dan sebagainya. Cari yang baik-baik. Ya. Dan yang keempat, cari lidiniha. Cari yang ada agama. Yang sudah tahu semayang, yang sudah tahu menutup aurat, yang sudah tahu baca Quran dan sebagainya. Cari yang tu. Kalau dah boleh, empat-empat dia cari. Itu dalam Islam. Dia suruh kita cari empat-empat kalau boleh. Kalau tak boleh, hanya dapat satu saja, pilih mana? Pilih mana? Yang tahu tentang agama. Ya. Tahu macam mana nak mandi wajib. Tahu macam mana nak menutup aurat. Tahu macam mana nak baca Quran. Tahu macam mana nak taat pada suami. Taat pada bapa dan sebagainya. Itu dalam Islam. Pendidikan ada dalam Islam. Oleh kerana kita abaikan pendidikan Islam, maka gagal kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang saleh. Anak-anak kita macam mana sekarang ni? Jadi Johan. Johan apa? Johan Mompit. Ya ke dah? Johan Mompit. Saya ni tahu tak tuan-tuan dan puan. Lepas haji saya pencen dulu, saya jadi penjual ikan tu. Penjual ikan. Malam-malam tuan-tuan dan perempuan tidur. Saya udah pergi ngambil ke Falim tu. Tahu Falim? Pasar Borong tu. Namanya Falim. Nah, masa nak pergi tu dekat traffic light tu. Tol tu, tahu tol tak? Kat sini tol tu, sana ya, tol sana. Di tol tu beratus-ratus motosikal berbaris. Ya, pukul 3 pagi. Tuan-tuan perempuan nak mengeluh masa tu. Saya dah lalu ke tu. Beratus-ratus motosikal berbaris. Saya pun heran, apa buat dia berbaris-barisnya? Rupanya mereka berbaris untuk berlumba haram. Berlumba haram. Ya, hadiahnya seorang amoy. Kalau menang dapat amoy. Itu yang berlaku setiap malam. Ada aja. Terfikir di hati saya, demo ni tak ada ke mak bapak. Tak sedar ke mak bapak dan mereka tak ada di rumah. Ya, hina kemulia tu. Itu hina tu. Allah kata hina tu. Karena kita mengabaikan pendidikan Islam. Gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh, yang berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Gagal kita tu. Maka itu yang berlaku pada hari ini. Gagal kita melahirkan anak-anak yang boleh berkhidmat kepada kedua ibu bapa, yang menjadi aset kepada kedua ibu bapa. Malahan menjadi masalah banyak. Penagih dadah, siapa yang nombor satu? Siapa yang nombor satu penagih dadah? Orang Islam, orang Melayu beragama Islam. Pelacuran, siapa yang nombor satu dalam Malaysia ni? Kita di Malaysia ni. Pelacuran, siapa yang nombor satu? Orang Islam. Orang Melayu beragama Islam. Yang melahirkan anak Arab, kebanyakan apa? Orang Islam. Ada satu doktor di belah Ipoh tu. Setiap bulan dia menggugurkan anak sebanyak 2,000 orang dia gurur. Setiap bulan 2,000. Dan kebanyakannya maknya tu yang nak menggugurkan anak tu maknya orang apa? Orang Melayu yang beragama Islam. Hina kemuliaan ni tuan-tuan dan puan. Itu nanda kehinaan. Ini Islam berlaku dari ini. Jadi kalau nak lepas daripada kehinaan, kena ikut cara Islam. Barulah. Apa kata Allah? Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali kamu menghubungkan diri kamu dengan Allah dan menghubungkan diri kamu sesama manusia. Baru dia tak hina lagi. Nak ada hubungan dengan Allah. Dengan Allah siapa? Buat sekali yang Allah suruh. Sembahyang jangan tinggal. Puasa Ramadan jangan tinggal. Zakat jangan tinggal. Ada masa pergi haji dan umrah. Kalau berkuasa. Itu hubungan dengan Allah. Baca Quran jangan lepas. Zikir jangan lepas. Selawat jangan lepas. Dan hubungan sama manusia apa?
hablum minan nas apa? Ekonomi kena buat ekonomi Islam. Perusahaan kena buat perusahaan Islam. Industri kena buat industri Islam. Ini tidak kita bagi industri itu kepada yang lain. Bukan Islam. Tahu tidak tuan-tuan dan puan-puan, makanan untuk orang Islam 85% diproses oleh orang yang bukan Islam. Tahu tak? 85% makanan yang diproseskan oleh orang-orang bukan Islam itu untuk orang Islam. Ya. Siapa yang memproses tofu? Siapa yang memproses tofu? Orang bukan Islam. Siapa yang memproses mie kuning? Orang bukan Islam. Siapa yang memproses kicap? Orang bukan Islam. Siapa yang memproses chili sauce? Orang bukan Islam. Itu tanda menghina orang-orang Islam sekarang ni. Karena kita tak ikut Islam semuanya. Sedangkan hukumnya mendirikan makanan yang halal dan suci. Tapi hukumnya fardu kifayah. Wajib. Tapi kita gagal. Karena kita tak ikut cara Islam. Itu dia ya. Itu cara kita nak faham bahawa Islam itu sudah lengkap. Dan akibatnya kita akan menerima kehinaan. Di dunia pun dihina, di akhirat nanti akan disiksa. Rasanya cukup sekadar itu ya. Itu model Rasul kita. Kita kena cara Islam. Itu yang diajar kepada kita oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Anybody has got any objection? No objection. Setuju belakang? Betul aja yang saya cakap tadi? Ada yang salah? Mana clear? Beberapa tahun yang lepas lah. Ya. Masa tu masa depan akam masih aktif kan. Masa tu kan banyak produk-produk yang mereka keluarkan kan. Produk-produk mesti nak akam. Kenapa sekarang akam tu dah tak dibenarkan dekat negara kita ya? Macam dia orang Siapa yang mengharamkan Arkam? Siapa yang mengharamkan Arkam? Kerajaan di mana? Orang apa? Orang Islam juga. Orang Islam yang mengharamkannya. Padahal mereka sudah mengeluarkan barangan-barangan yang halal dan suci. Ya tak? Mie kuning mereka mengeluarkan, tofu mereka mengeluarkan, chili sauce mereka mengeluarkan, kicap mereka mengeluarkan. Tapi diharamkannya. Hari ini apa? Nak makan chili sauce? Makan chili sauce teng long long. Nak makan mie kuning lam long long. bunyi yang dalam. Ada tak banyak. Ada tak ada tapi tak banyak. Yang adanya apa? Dibungkus oleh itu ada. Dibungkus oleh syarikat Ibrahim Istar. Ada dibungkus. Yang proses kita tak tahu. Yang proses mie itu tak tahu tu. Mungkin dia baru jilat di anjing tangan tu dia pun uli tepung tu. Buat mie. Dia uli tepung tu buat mie atau buat bihun. Habis tu kita beli bihun tu. Buat masak bihun sup. Punyalah sedap. Rupanya baru lepas jilat di anjing. Mie kuning pun itu, tofu pun itu. Kilang tofu tu mesti berdekatan dengan apa? Siapa tahu? Kilang tofu tu mesti berdekatan dengan apa? Kalau diproses oleh orang bukan Islam lah. Dia proses dengan apa? Berdekatan dengan apa? Dengan kandang. Kandang apa? Kandang babi. Babi tu berkeliaran je. Ayo lihat nitik pada kacang soya tu. Itu buat tofu. Kita pun beli tofu tu. Buat tofu sumbat. Punya sedap ya. Pokoknya kita makan apa? Makan ayo liyo babi. Ini yang berlaku. Henna ke mulia tu? Ini henna. Okey, lagi? Habis. Dah 5 kali habis dah. Okey, sekian dulu. Jadi ada permintaan kita selawat ramai-ramai. Nak selawat berlagu ke biasa? Berlagu boleh ya? Lagu apa? Lagu Piramli? Apa lagunya? Ada ke pakar selawat ni? Tak ada pakarnya apa sini buat? Siapa? Abang tu dah sini, Mai. Mai. Sini. Sama-sama nyanyi. Mai.
Tak nak? Dia malu, Ustaz dia pemalu, menantu dia pemalu. Ha. Ustaz lah. Ustaz lah. Saya sedap benar suara saya. Nanti Kang, masing-masing ya, berkebun nak apa? Berkebun nak jumpa dengan saya Kang, nak salam dengan saya. Sedap benar suara. Baik. Kita selawat sama ya. Diri ke duduk Ustaz? Berdirilah, hormatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Berdiri dulu. All of you stand up. Oh, cikgu. Ini cikgu ni tau. Pegang. Teks selawat ni ya. Share. Siapa tak ada share dengan kawan. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه نزور بدور مثل حزنك ما رأينا قد طيا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada cakap apa lagi Ustaz? Tak ada. Alhamdulillah. Habis. Off dah.